Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang saudara-saudariku ke dalam kursus Fahami Al-Quran dan Salat dengan Mudah. Pelajaran 6A. Hari ini kita akan belajar dalam pelajaran ini. Quran dan hadis adalah mudah dipelajari, dan yang terbaik adalah kita dapat mempelajarinya dengan mudah. Seterusnya kita akan belajar tata bahasa bi, fi, ila sama ala, dan kita akan mempelajari sedikit sebanyak berkenaan dengan menggunakan akal fikiran kita. Di akhir pembelajaran ini, anda akan mempelajari 42 perkataan yang disebut di dalam Al-Quran, hampir 22,894 kali. Lagi naik meter, kita nak pergi ke 78,000. Tujuan wahyu: menghayati ayat-ayatnya, ayat dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, kita boleh kata yang kita sudah belajar, baca tafsiran Al-Quran banyak kali dan seterusnya. Tapi itu adalah tidak sama dengan mempelajari ataupun membaca Al-Quran dan memahaminya. Kerana Al-Quran adalah di dalam bahasa Arab, dan ia juga mudah. Ya, kalau kita kata kita dah baca banyak ini dan kita banyak baca Quran, dan Quran ialah yang dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita belajar hanya tafsiran saja, itu masih belum lagi komplit pelajaran ataupun kerja kita dalam mempelajari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran adalah dalam bahasa Arab, dan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan jika kita tidak tahu bahasa Arab. Tapi kita boleh mendapat mesej Al-Quran dan dalam terjemahannya. Jadi untuk menghayati ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita perlu belajar bahasa Arab, ataupun kita perlu memahami Al-Quran dalam bahasa Arab. Adalah satu rahmat yang besar dari Allah dengan menjadikan Al-Quran mudah difahami. Bahasa Arabnya juga adalah mudah untuk dipelajari untuk mendapat kefahaman asas. Sila ambil perhatian, kita tidak menidakkan ganjaran yang akan diperolehi, iaitu 10 pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Dan kita tidak mengurangkan nilai terjemahan. Tapi kita akan belajar bahasa Arab melalui penterjemahan. Kita akan belajar bahasa, tetapi terjemahan bukannya destinasi kita. Keistimewaan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. 10 ganjaran untuk setiap huruf. Banyak kesan rohanian pada ayat dan surah. Keupayaan rohani daripada Al-Quran yang masuk jauh ke dasar hati si pembaca. Tuan-tuan faham bahawa umpamanya penterjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, penterjemahan tidak akan memberi kefahaman yang begitu mendalam, melainkan kita membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi, kita belajar daripada suratul Al-Qamar yang Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, iaitu dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk difahami dan diingati. Walaqad, dan la sesungguhnya, qad telah, macam kita tahu qad
qamatis salah, qad qamatis salah. Maknanya sembahyang telah dipanggil ataupun dilakukan, ya. Walaqad, dan sesungguhnya, yassarnal Qur'ana, kami telah memudahkan Al-Quran, li zikri, untuk difahami dan diingati. Li zikri. Qad, ya, qad telah qad qamatis salah, qad telah masuk waktu solat. Jadi walaqad, qad ialah dan, sesungguhnya, qad dan sesungguhnya telah masuk waktu solat. Yes, la sama li, walaqad yassan, sesungguhnya, walaqad, ya, liyadabbaru, supaya. Jadi la sama li ni ada berbagai maknanya mengikut konteks. La sama li kita tahu maknanya for ataupun untuk. Jadi walaqad, sesungguh, yassarnal Qur'ana, dan liyadabbaru ayatihi, maknanya supaya kita dapat tadabbur ayat tu, ya. Yassarnal Qur'ana, yusra maknanya mudah, asra maknanya susah. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana, kami telah memudahkan. Qur'ana, makna Quran tadi ialah yang sering dibaca. Makna Al-Quran tu tadi ialah yang sering dibaca. Tuan-tuan, Quran tu adalah satu buku yang memang sering dibaca, lebih daripada buku-buku lain. Jadi, yang kami telah memudahkan Al-Quran, dan maksud Al-Quran tu tadi ialah yang sering dibaca. Ya. Li zikri, untuk supaya, la for, ya, untuk supaya, li zikri ialah difahami dan diingati. Jadi kalau kita tengok, memang zikri untuk menghafal dan untuk memahami dan mengambil pelajaran daripadanya. Tuan-tuan, kita memang takjub tengok begitu banyak hafiz yang kadang-kadang tak faham pun, tetapi mereka boleh menghafal sampai 30 juzuk Al-Quran. Masya Allah. Jadi cuba, kalau dalam bahasa-bahasa lain, buku-buku lain, boleh ke kita menghafal mana-mana bahasa melainkan Al-Quran. Jadi ini semua adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak menyangkalnya. Ya. Mesej dari walaqad yassarnal Qur'ana lizikri tadi, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk difahami dan diingati. Jadi untuk mengingat, memahami dan mengambil pengajaran daripadanya. Pertama, berterima kasih pada Allah kerana telah memudahkan untuk kita memahami dan menjadikan panduan. Berterima kasih kepadanya dengan merancang untuk belajar bahasa Arab Al-Quran secepat mungkin. Alhamdulillah. Untuk memberi fatwa berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, kita belum boleh lagi. Seorang mesti belajar dengan ulama bertahun-tahun, barulah boleh memberi fatwa. Kita hanya boleh mendapat kefahaman daripada ayat-ayat yang kita belajar. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, Al-Quran adalah mudah dan juga berkesan untuk menasihati orang lain, fahami dengan mendalam tentang gaya, hujah, cerita-cerita dan bukti-bukti yang teliti. Bukan untuk kita mengeluarkan fatwa. Ya. Jangan sekali pernah berfikir, berkata atau menerima bahawa Al-Quran itu sukar untuk difahami.
Al-Quran adalah mudah untuk dipelajari, tetapi ia bukanlah automatik. Anda perlu menghabiskan masa dan usaha untuk belajar Al-Quran. Jadi kita praktis dengan imajinasi, rasa, doa dan nilai. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk difahami dan diingati. Jadi ingin diperingatkan di sini ialah bukan hanya mudah Al-Quran, tetapi malah banyak bagusnya juga. Umpamanya, ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahawa Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara atau dari kamu, man, dialah yang satu yang ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Tuan-tuan, ya, kita tengok khairukum, khairu, baik atau terbaik, kum, kamu. Jadi yang terbaik dari kamu, khairukum, man. Soalan pertama di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi man maknanya siapa? Yang terbaik di antara kamu atau dalam yang satu, dialah yang satu. Man, siapa? Ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Quran. Ta'allama, belajar, dan dibandingkan dengan allama, mengajar. Jadi man, siapa, yang satu, siapa yang mempelajari Al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Dan seterusnya dia kata allama ialah dan, wa maknanya dan, mengajarkan ia. Ya, tengok di sini tuan-tuan, kita memberi ta'allama atau memberi kepada pelajar itu kehormatan dahulu, lepas tu barulah yang mengajarnya. Ya, ta'allama kita belajar, allama kita mengajar. Jadi mesej dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu tadi ialah yang terbaik di antara kamu, maknanya dialah ataupun siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah dorongan yang paling kuat bagi kita. Nabi Muhammad SAW menyebut pelajar dahulu, kemudian baru guru. Ini adalah penghormatan tertinggi bagi setiap pelajar-pelajar Al-Quran. Ini juga bermakna bahawa orang yang terbaik adalah yang melakukan kedua-duanya itu, iaitu belajar dan mengajar. Ia juga bermakna bahawa tiada akhirnya dalam mempelajari kitab Allah. Oleh itu kita perlu terus belajar lebih banyak lagi tentang Al-Quran sehingga kita sampai masa kita di dunia ini, atau sampai matilah. Jadi mesej daripada ini ialah Allah sentiasa memerhati kita. Marilah kita berjanji mulai sekarang untuk mula bertindak berdasarkan hadis ini. Berhasrat untuk tidak berhenti belajar, berniat mengamalkan dan mengajarkannya kepada keluarga dan rakan-rakan, membuat perancangan untuk belajar dan mengajar pada peringkat individu dan secara kolektif. Jadi kita semua akhirnya boleh belajar dan mengajar. Itu yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nabi Muhammad SAW telah dihantar sebagai guru Al-Quran. Beliau mengajar
Al-Quran dengan menjelaskan dan mengamalkannya. Kita praktis dengan penuh imajinasi, rasa, doa dan nilai. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi kita sama-sama kita baca dan kita juga beri maknanya, terjemahkan. Khairukum, yang terbaik di antara kamu. Man, siapa ataupun dialah yang satu. Man ta'allamal Qur'ana, yang membelajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Perkara yang penting dalam kita, apa-apa saja yang kita lakukan, ialah niat kita. Itu yang sebabnya daripada hadis Bukhari juga, Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bin niat, iaitu semua ataupun tindakan hanyalah bergantung kepada niat. Apa yang kita buat tadi bergantung kepada niat kita. Tahukah anda maksud in? Mungkin kalau kita tanya saja orang berfikir tak. Tapi bila kita kata insya-Allah, bila kita cakap insya-Allah, orang mudah faham. Apa tu namanya? Insya-Allah maknanya jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika ya. Insya-Allah, jika diizin Allah. Dan ini berlaku dalam Al-Quran ini 628 kali. Inna pula, dia ada inna, sesungguhnya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi sekiranya ataupun jika, inna, sesungguhnya. Rasa penting untuk mengingat sesuatu maksud. Kita akan belajar perkataan baru melalui contoh-contoh yang kita tahu. Jadi kita boleh dengan mudah untuk menghafalnya. Dengan mudah untuk mengingat semula maksudnya. Elakkan daripada mencampur adukkan maksud-maksud yang dipelajari. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, innama, hanya, atau a'malu, tindakan hanya bergantung. Innama inna, hanya, perbuatannya bergantung hanya pada niat. Binniyat, ya, inna, hanya. Dia, jadi kita tengok inna dan innama. In maknanya jika, inna sesungguhnya, dan innama maknanya hanya. Sekali lagi, maknanya jika, inna bermaknanya sesungguhnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jika insya-Allah. Innamal a'malu binniyat, hanya perbuatan atau apa yang kita lakukan itu tadi bergantung kepada niat. Jadi jika, inna sesungguhnya, dan innama hanya. Jadi kita praktis tu tuan-tuan, jangan tercampur aduk antara inna sama innama. Ya. Innamal a'malu binniyat, tindakan hanyalah bergantung. Amal satu, amal banyak. Semua amal ataupun perbuatan kita ni tadi, tindakan atau perbuatan. Ya. Satu, mufrad dan jamak, binniyat, ataupun pada niat, ya. Niyah satu, niat adalah jamak, banyak. Ya, semua niat-niat kita, perbuatan kita, amal kita, niat. Mesej dari sini,
Innamal a'malu binniyat. Marilah kita belajar Al-Quran untuk keredaan Allah sahaja. Itu niat kita. Belajar untuk memahami dan untuk diamalkan. Marilah kita belajar untuk mengajar orang lain, kerana Allah sebahagian besar umat Allah jauh daripada Al-Quran. Belajar untuk menyatukan masyarakat berdasarkan Al-Quran dan sunnah, kata-kata dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini boleh dikatakan mengikut kajian yang dijalankan, 90% lebih umat Islam yang boleh baca Quran tetapi tidak faham baca Quran. Innamal a'malu binniyat. Kita berehat dulu tuan-tuan, dan kita pergi ke belajar Nahu dalam pelajaran 6B. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.